Mentari Permulaan Puasa. Bagi menyempurnakan kitab perintah seni paduka baginda yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duri-duri yang maha mulia Raja-Raja, penyimpan mohon besar Raja-Raja, mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Ramadan ialah pada petang Ahad 10 Rajab 2024 Masihi bersamaan 29 Syaban 1445 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di lokasi-lokasi berikut. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh adalah berdasarkan ruqyah dan hisab. Mohon besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh permulaan puasa yang ditetapkan melalui radio dan televisyen. Mak rasa dua lah, mak jangan jual ni. Kamu kan tak percayakan mak. Percayakan akak dengan adik-adik lah. Tak nak cakap mak. Apa cerita? Akak ni dia nak kerja. Saya nak jaga. Tak boleh. Mak dah penat dah percayakan akak dengan adik. Dia nak kita cakap. Saya sangat lah tu. Makan dulu ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Zaid Muhammad dalam rancangan Smart Dad, sebuah rancangan motivasi TV yang memaparkan tip-tip ke ibu bapa bijak anak hebat. Pada kali ini kita akan memaparkan satu isu yang mungkin banyak bermain di fikiran ibu dan ayah, iaitu sama ada ingin memilih untuk menjaga sendiri anak-anak kita ataupun menghantar ke pusat jagaan. Sememangnya menjaga sendiri anak-anak adalah keinginan semua ibu dan bapa. Tetapi realitinya di hari ini ramai di antara yang terpaksa bekerja mencari rezeki. Maka dengan itu timbullah dilema. Siapakah yang menjaga anak kita? Adakah anak kita selamat dalam jagaan mereka? Apakah kualiti yang diberikan sama dengan apa yang kita berikan? Untuk episod kali ini, kita akan membicarakan topik yang bertajuk Biar Anak Ditaska Asalkan Hidupnya Berwarna. Kita akan bersama keluarga Encik Fakhruddin bin Adriani dan isterinya Puan Anis Syazwani binti Hassan. Kalau nak tahu apa isi perbincangan kami, jom kita melawati rumah mereka. Jom ikut saya. Saya berada di kediaman Puan Raja Lina binti Raja Osman, iaitu nenek kepada Puan dan juga ibu kepada Puan Anis Syazwani, suaminya Encik Din. Kita akan bertemu dengan mereka untuk mengenal pasti apakah cabaran dan kekangan keluarga hadapi dalam memilih taska ataupun penjaga kepada anak pertama mereka. Jadi sebagai seorang ibu,
susah jugalah nak buat pilihan. Sebelum ni terjumpa kes-kes yang menusuk jiwa lah. Memang ada lah. Ada Kena nak anak je lah. 5 tahun kemudian. Kita nak tanya Urdin boleh cerita cabaran Taruh lalat dah sedap. bekerja seorang. Memang dengan ekonomi sekarang susah orang. Jadi bila saya bekerja sendiri, isteri juga di rumah, dan pentingan apa yang perlu perlu penuhi kepada jika ada lebih untuk simpanan. Alhamdulillah buat masa ni cukup, tapi cuma agak struggle sikit. Lagi banyak makin membesar, mungkin keperluan makin bertambah. Berarti dengan kita nak perlukan duit simpanan untuk juga kecemasan ni, dengan dia membelanjakan barang harian. Jadi sekarang boleh tak mampu tak buat simpanan yang secukupnya dengan seorang bekerja? Agak suka, tapi sedaya upaya cuba kecemasan. Balik pada puan, kalau lah diberi pilihan ada boleh saja pilih apa sendiri? Berkejayaan ke? Saya memang pilih untuk bekerja lah. Cuma sekarang ni kita takut dengan kejadian-kejadian yang membuatkan kita takut nak menghantar anak. Saya terpaksa ni lah untuk kita sekatkan kedai kita. Kalau boleh diletak dan boleh fokus kepada kejayaan, puan akan pilih kejayaan. Apa kebaikan ibu juga bekerja berkejayaan? Boleh, maksudnya macam suami kata lah, boleh ada simpanan untuk kecemasan, boleh ringankan sikit beban suami. Jadi boleh lah untuk simpanan sendiri juga. Apa kata kalau saya kejap lagi, saya bawa berjumpa dengan pakar, mereka kata pakar dalam pendidikan awal kanak-kanak, kita tanya pendapat mereka bagi panduan untuk memilih taska yang baik untuk perasaan puan sendiri. Makan dia biasanya semalam sedap. Jadi kita boleh tahu lebih dalam kan pasal taska ni. Sebab kita biasa taska kan kita sekadar yang masuk tu daftar je, tak tengok terlebih orang. Jadi nanti bila apa-apa masalah dia jadi macam kita tu jadi macam bersalah lah. Jadi kita bertanggungjawab juga kan, tak memeriksa dengan betul. Ya. InsyaAllah saya akan bawa kejap lagi. Itulah dia dilema yang dihadapi oleh ramai ibu bapa muda yang ingin meneruskan kerjaya masing-masing, tetapi di manakah hendak ditinggalkan anak-anak kecil yang tercipta ini. Jadi pihak kami akan membantu mereka dan juga para penonton di luar sana yang mempunyai dilema yang sama. Kami akan membawa mereka berjumpa dengan pakar industri pendidikan awal kanak-kanak Persatuan Askar Islam. Kalau nak tahu apakah tip-tip rencana kami nanti, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Damaikan jiwamu dengan alunan merdu bacaan Al-Quran. Serta tadabbur setiap kisah dan intipati ayat. Berego dengan meletakkan keseluruhannya kepada Allah. Sifat kedua, al-amal bitanzil. Beramal dengan apa? Allah Subhanahu wa taala ini adalah kerajaan kepada satu kerajaan yang besar. Dalam program Bismillah hanya bisa. Bismillah. Menarik menanti anda di TV1. Sampai bila-bila. Pastikan saya nak malas. Nak Taufik. Tertinggal hatimu kat sini. Allah Akbar mintinya. Anak aku percayakan kau. Sanggup kau buat macam ni? Maka sentence apa kau ni? Kami pun malu juga, tahu tak? Anak kami nak nikah lari malu.
membangun masyarakat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana pada hari ini. Jadi saya nak tanya penglibatan Puan Manu sendiri dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak daripada sekarang dan sehingga menjadi Presiden Satuan Taska Negeri Selangor kan? Ya. Boleh cerita sikit tak? Ya, alhamdulillah saya sejak tahun 1984. Di ketika itu kebanyakan ibu-ibu nak pergi bekerja dan mereka ada dilema juga macam mana nak hantar anak. Oleh itu saya sanggup berhenti kerja dan saya juga melibatkan diri secara langsung dalam bidang ini di mana saya menjaga anak-anak jiran dan Sendiri. kawan-kawan, Anak jiran, anak sendiri, kawan-kawan. anak kawan-kawan, dan selepas itu mengambil kursus dan seterusnya membuatkan seperti yang sekarang ini Taska Berdaftar. Jadi Taska Berdaftar ni adalah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia dan Taska ini kena memenuhi semua kriteria. Pertama tentang bangunan, maknanya premis kena ada outdoor ataupun indoornya juga kena memenuhi, dan keduanya kena dapat perlisinan daripada PBT, pihak berkuasa tempatan, ya. Juga daripada bomba ada tangga keselamatan, ya. Dan daripada Jabatan Kesihatan juga, ya, mereka juga perlukan kita untuk pastikan premis sentiasa bersih dalam keadaan yang selamat lah. Dan seterusnya tentang guru-gurunya ataupun pendidiknya, mereka juga kena ikut satu kursus namanya kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata. Boleh tak Puan Manu ceritakan lebih terperinci kalau katalah saya seorang ibu apa baru lah nak cari taska, ciri-ciri macam mana yang kami kena tengok? Untuk memilih taska yang bagus ataupun yang berkualiti, yang pertama kita hendaklah pertama tadi ada sijil pendaftaran taska tu yang dikeluarkan oleh namanya perakuan pendaftaran, dan ianya mestilah berlaku tempohnya sebab dia ada tempoh. Ada tempoh juga. Ya, Bukan main kereta aja macam kan? mesin apa ni, kereta dan sebagainya, kenderaan ada tempoh pendaftaran, ya. Seterusnya juga kita kena fikirkan tentang semua persediaan pendidik ni. Pendidik ataupun pengasuhnya mesti ada sijil-sijil itu. Ya, sekurang-kurangnya tadi ada sijil asuhan dan didikan awal kanak.